Assalamualaikum dan hai adik-adik. Nama saya Faik Alrush Aslami bin Muhammad Hanif daripada MRSM Kuala Kelawang, umur 17 tahun. Adik-adik dapat masuk ke MRSM? Adik-adik tak tahu nak buat apa? Oh, jangan risau. Abang Faik boleh tolong adik-adik sebelum adik-adik masuk ke MRSM. Ketika adik-adik mendapat tawaran, adik-adik akan mendapat checklist. Sebagai contoh untuk pakaian, adik-adik perlu membeli baju beige, seluar coklat serta baju biru dan seluar biru gelap, termasuk dengan pakaian-pakaian sukan. Terdapat juga barang yang perlu dibeli seperti kelengkapan asrama. Tapi tak apa, kepada adik-adik yang tak dapat beli itu, dekat koperasi ada. Adik boleh beli secara beransur-ansur sampai cukup. Jangan risau, jangan rushing. Kalau boleh, adik-adik datanglah awal. Sebab hari pendaftaran tu, kita nak cari parking, kita nak beratur, tambah-tambah dengan SOP lagi. SOP kita mesti patuh. Lepas tu, adik-adik akan ada taklimat. Taklimat tu mesti dengar. Taklimat tu penting tau. Nanti kita tahu apa yang kita nak buat lepas tu. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada calon-calon yang berjaya mengikuti sistem di MRSM. Pada hari pendaftaran tersebut, hanya pelajar dan 2 orang penjaga sahaja dibenarkan untuk hadir pada hari pendaftaran dan tidak bergejala. Bagi calon ataupun penjaga yang mempunyai gejala, tangguhkan dahulu pendaftaran dan boleh hubungi pihak MRSM yang berkenaan. Sesi pendaftaran bermula daripada jam 8.30 hingga 10.30 pagi. Berkenaan dengan bayaran yuran pula, bayaran amat digalakkan dibuat secara online ataupun di atas talian. Hai, nama akak Nur Ain Batisha binti Azmi. So hari ini akak akan menerangkan sedikit mengenai asrama di MRSM. Untuk hari pendaftaran nanti, hanya seorang penjaga dan seorang student sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke dalam asrama. Jangan lupa, limit masa untuk setiap penjaga dan pelajar hanyalah 20 minit saja. Kat sini, akan nak tunjuk tempat persendirian pelajar. Okay, so kat sini kita ada katil, kita ada study carrier dan kita ada locker. Tapi untuk katil ni, adik-adik jangan lupa beli cadar dan selimut maktab kat koperasi. Bantal pula adik-adik kena bawa sendiri tau. Bukan bantal je, adik-adik kena bawa barang keperluan yang lain. Contohnya, baldi, toiletries dan lain-lain. Perkhidmatan Dobi ada disediakan di asrama untuk kemudahan adik-adik membasuh baju. Di koperasi ini terdapat banyak barang-barang yang adik boleh belikan. Antara contohnya adalah cadar, selimut, baju sukan, alat tulis seperti buku, pencil box, ada juga sabun. Terdapat juga makanan-makanan contohnya jajan, aiskrim. Dewan Selera atau dikenali sebagai DS ialah tempat adik-adik makanlah. Di Dewan Selera, adik-adik akan makan sebanyak 5 kali sehari. Yang pertama ialah sarapan. Yang kedua, minum pagi. Yang ketiga, makan tengah hari. Yang keempat, makan malam. Dan yang kelima, minum malam. Di Dewan Selera, makanan-makanan yang disediakan kepada adik-adik sedap, berkhasiat dan seimbang. Dan jangan lupa patuhi SOP. Duduk di asrama ni bukan bermakna kita kena belajar je sepanjang masa. Kita juga ada outing dengan pulang bermalam. Outing ialah kebenaran yang diberikan oleh pihak maktab kepada adik-adik untuk keluar dengan rakan-rakan dan ibu bapa pada setiap hujung minggu. Pulang bermalam atau dikenali sebagai PB ialah kebenaran yang diberikan oleh pihak maktab untuk adik-adik pulang bermalam di rumah pada setiap hujung bulan mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak maktab. Tetapi dalam tempoh penularan wabak COVID-19, kebenaran untuk outing dan pulang bermalam ialah terhad. Adik-adik jangan risau. Banyak aktiviti yang telah dirancang oleh abang-abang dan akak-akak untuk adik sertai. Hai adik-adik, sekarang akak Najwa akan terangkan tentang sistem homeroom. Jadi, apakah itu sistem homeroom? Mesti adik-adik tak pernah dengar kan? Sistem homeroom ialah program yang hanya diadakan di MRSM sahaja. Jadi, program inilah yang membezakan antara MRSM dan juga sekolah asrama yang lain. Adik-adik akan diberikan seorang ibu atau bapa angkat sebagai penasihat homeroom adik-adik. Adik juga akan dapat rakan-rakan lain sebagai ahli homeroom itu. Jadinya, adik-adik akan mendapat keluarga yang kedua di maktab ini. Prep ialah kata singkatan bagi preparation ataupun kelas persediaan. Jadinya, prep merupakan waktu yang diperuntukkan kepada adik-adik untuk melakukan persediaan untuk akademik.
Jadinya antara perkara yang adik-adik boleh lakukan ialah adik-adik boleh siapkan kerja sekolah, membuat nota ataupun mengulang kaji tentang mata pelajaran yang adik-adik kurang faham. Terdapat 2 sesi prep iaitu pada petang dan juga pada waktu malam. Jadi, selamat belajar!